Saya cerita dulu apa yang Hamka sebut dalam buku dia. Kenang-kenanganku di Malaya, dia kata macam ni. Saya minta maaf tuan-tuan ni, bukan saya sebut tentang bahasa, tuan-tuan nak cakap bahasa apa tak ada masalah. Bahasa tu bukan isu. Tapi dia kata apa? Hamka kata, siapakah Melayu? Jawab Buya Hamka, mereka yang berbahasa, saya pernah baca kot ini dalam kat masjid ni. Mereka yang berbahasa Melayu. Siapakah bangsa Indonesia? Mereka yang berbahasa Indonesia. Sudah tidak fardu, maksudnya sudah tidak wajib lagi lah, di bahasa dia kan. Diterangkan lagi bagaimana hubungan bahasa dengan budi bangsa. Poin dia ialah bahasa dengan bangsa sesuatu dan pandangan hidup masyarakat. Maksudnya nak lihat satu bangsa tu, tengok bahasa yang dipakai. Jadi kata Hamka lagi, sehinggakan si bawah ini seorang pakar nahu. Dia orang Parsi. Tapi dikatakan Parsi bukan Arab asalnya. Parsi Afrika, bukan Arab. Hari ini Mesir kata dia Arab. Padahal dulu dia apa? Dia Afrika, Maghribi, kan? Sebab apa? Sebab kemasukan Islam. Bukan mengarabkan mereka, tapi secara tidak langsung memang manusia akan bangga dengan bahasa Arab itu, Al-Quran, sebab dia bahasa Al-Quran. Sebab tu nak lihat bangsa tu hebat, tengok bahasa yang disanjung apa dia. Dan tentulah bahasa pertama ialah bahasa tempatan. Kita bahasa Melayu lah. Kalau orang di Eropah pakailah bahasa Inggeris, tak ada masalah dengan bahasa. Tapi ada lagi satu bahasa yang penting nak tengok bangsa tu hebat ke tak. Dia ada tak bahasa Arab dalam bangsa tersebut. Sebab apa? Sebab ilmu yang paling tinggi atas muka bumi ini ialah Al-Quran. Dan bahasa perantaraan dia adalah bahasa Arab. Jadi saya bagi contoh mudah kan. Kalau hari ini, sebab kita biasa dengan bahasa Inggeris, ya, saya ulang sekali lagi, tidak ada masalah dengan bahasa Inggeris. Dan bahasa Inggeris bagi kita bahasa ilmu pada hari ini. Sebab tu percakapan kita bercampur dengan bahasa apa? Kadang-kadang mudah untuk kita bercakap suatu benda itu dalam perkataan bahasa Inggeris. Sebab banyak kita pakai. Jadi itu tak ada masalah. Tapi kita patah balik belakang, nenek moyang kita, dia tak campurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dalam percakapan. Tapi dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Jelas kan yang tu? Saya selalu bagi contoh perkataan apa? Kalau tak ingat, maksudnya tak selalu cakap lah. Sabar. Kan? Kalau budak muda hari ni kata apa? Relax bro, relax. Chill. Kalau orang dulu tak cakap chill, tak kata relax, dia kata apa? Dia kata sabar. Ataupun dia slang dia lain sikit lain, sabar dia kata. Tapi sabar tu bahasa apa? Bahasa Arab. Kita kata syukur. Kan? Lagi apa lagi perkataan kita pakai? Makbul. Termakbul doa aku. Makbul bahasa apa makbul? Makbul tu isim maf'ul bahasa Arab. Kita kata apa dia? Pusat pentadbiran. Pen dengan an tu kata apitan je. Tadbir tu, bukan takbir. Tadbir itu bahasa Arab. Dabbara yudabbiru tadbiran. Sehingga kita lebih senang pakai pusat pentadbiran daripada mungkin pengurusan. Kita pakai pentadbiran. Setiap negeri kita semuanya Darul Ridwan, Darul Iman. Banyak penggunaan bahasa Arab dalam percakapan. Macam mana hari ini? Orang kita hari ini bercampur dengan bahasa Inggeris. Menunjukkan apa? Bahasa Inggeris tu penting tak? Penting. Tetapi orang dulu banyak bercampur dengan bahasa Arab. Maksudnya bahasa Arab tu penting tak zaman tersebut? Tapi mereka guna untuk apa? Ni, untuk nak mendapatkan ilmu mereka daripada Al-Quran. Sampai nak cari harta pun, dalam tanah jumpa harta pun, mereka cakap harta apa? Harta Qarun. Sebab mereka baca Quran betul-betul. Qarun tu harta dia banyak, berkoyan-koyan. Hartanya diangkat oleh 40 orang yang kuat-kuat. Bukan harta, kunci harta dia. Baik, saya sambung apa kata Hamka. Jadi dia kata, bahasa ini penting untuk menunjukkan budi satu bangsa dan pandangan hidup mereka. Seperti orang Arab. Kerana seperti si bawah, orang Parsi terhitung sebagai orang Arab, padahal dia orang Parsi. Kerana jasanya kepada bahasa Arab. Ahli bahasa Melayu yang dipuja-puja, namanya oleh orang Melayu dan orang Indonesia. Dia kata Munshi Abdullah. Sehingga ada jalan Munshi Abdullah. Abdullah bin Abdul Qadir Munshi bukanlah orang Melayu asli, tetapi keturunan Arab, campuran darah Tamil. Tetapi dia berbahasa Melayu, berfikir Melayu, makan nasi Melayu, tertawa dan menangis dalam perasaan Melayu. Jadilah dia orang
Melayu. Asalnya dia Arab, Tamil. Yang kita baca Quran terjemahan, Syekh Basmih. Terjemah dalam bahasa Melayu, kita tak pernah terjemah. Tapi dia orang apa? Syekh Basmih. Orang Arab. Orang Yaman kan? Kemudian katanya lagi, tertawa dan menangis dalam perasaan Melayu. Perasaan Melayu kata dia. Syekh Al-Hadi bukanlah anak Melayu jati. Padahal dia Melayu sejati dalam perasaannya, perjuangannya dan perkhidmatannya. Sebaliknya, walaupun keturunan Melayu, ini dia ingatkan. Saya bukan nak cerita tentang Melayu, nak cerita tentang bahasa. Nak balik-balik pada contoh Quran. Tapi apa yang Hamka cakap ini, kita kena ambil perhatian. Dia kata sebaliknya, walaupun keturunan Melayu sejati, kalau berfikiran cara Inggeris dan bercakapan cara Inggeris. Kenapa bercakapan cara Inggeris? Kenapa disebut Inggeris? Sebab Inggeris penjajah lah. Itu sebut dia bukanlah sebab nama Inggeris ni rasis ke apa, bukan. Kerana mereka penjajah. Dan kita pun tahu Inggeris ini mesti kita sebut Inggeris Kristian. Begitu maksudnya. Dan mereka adalah apa Allah sebut dalam Quran, Yahudi dan Nasara. Jadi dia kata apa, sekali lagi saya ulang, sebaiknya walaupun keturunan Melayu sejati, kalau berfikiran cari Inggeris dan bercakapan cari Inggeris, lebih banyak I dan you-nya. I dan you dia kata, lebih banyak daripada saya dan engkau. Belum tentu dia akan dapat menjadi orang Melayu sejati. Mungkin akan dibawanya berfikir secara Inggeris ke dalam alam Melayu. Bukan isu bahasa sangat, tapi dikhawatiri apa dia? Kat situ dapat nilai tu. Dia berbangga dengan bahasa kepada bangsa sesuatu. Jadi kalau kita sepatutnya, kita bangga dengan bahasa apa? Sepatutnya, selepas bahasa Melayu, bahasa Arab. Bukan kerana orang Arab semata-mata sebab Rasulullah kita orang Arab, ya. Tapi kerana ia adalah bahasa Al-Quran. Jadi kita kata tadi apa dia? Dalam Quran ni Allah kata allazina yumassikuna bil kitab. Mereka berpegang teguh dengan kitab. Kitab tu Quran. Bila kita biasa dengan Quran, banyak bacaan dalam Quran, mesti percakapan kita pun ada. Tu ambil bahasa Quran. Sebab terlalu banyak dengan Quran. Dan mereka mendirikan, menegakkan solat. Dalam solat kita kata, saya sambung tadi apa kita kata? Inna solati, wajjahtu wajhiya alladhi fataras samawati wa ard hanifan. Kita minta pula kepada Allah perkataan hanifan. Ya Allah, aku hadapkan wajah aku. Oh, tadi kita sebut apa? Takut kita ni menghadapkan apa? Dasar pandang ke timur, ke barat kita hadap. Oh, satu lagi saya nak baca. Kata ni, seorang ahli politik British pada tahun 1859 yang menjadi ahli pemikir untuk membentuk negara India. Dia kata apa? We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern. A class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. Itu untuk dekat India sana. Dia dah buat dah. Dia kata tak apa, kita mesti bentuk, kita kena sungguh-sungguh bentuk supaya muncul satu syarakat yang mereka itu darah dan warnanya India. Tetapi pendapat dia, apa lagi? Taste dia, morals dia, intellect dia, cara berfikir dia, biarlah berfikiran English. Itu yang mereka buat. Jadi sama juga di Malaysia. Dulu English datang, Portugis datang, bukan sahaja dia merampas kuasa, tapi dia nak membentuk pemikiran yang sama dengan mereka. Kita pula kata dekat Allah dalam solat tadi, hanifan. Apa maksud hanifan? Hanif. Hanif selalu kita terjemah maksudnya lurus. Lurus tu mustaqim. Mustaqim lurus. Hanif itu lebih tepat terjemah ni ialah cenderung kepada yang lurus. Cenderung. Maksudnya apa dia hanif? Sebab tu Nabi Ibrahim disebut hanifan. Hanif. Sebab di zaman Nabi Ibrahim tidak ada seorang pun yang menyembah Allah. Jadi bayangkan majoriti buat benda lain, kita tak buat benda yang sama. Kita dipanggil apa agak-agak nanti? Kolot, ketinggalan zaman. Hari ni semua budak muda kena ada phone, kena ada TikTok. Dan kita tahu bahaya TikTok macam mana. Bahaya-bahaya tu bagaimana. Padahal mereka tu masih lagi belum berfikiran yang matang. Tapi kita serahkan sebab takut orang pandang mereka tertinggal.
Jadi orang yang hanif ialah di kalangan di waktu orang lain semua sesat, tetapi dia memilih untuk jalan yang lurus. Itu kita minta. Di waktu kita mungkin ditinggalkan oleh penjajah dengan pemikiran-pemikiran yang berbahaya, tapi kita tutup jaga tu. Itu namanya hanif. Hanif. Yang kita baca dalam apa? Solat. Jadi orang yang solat, dia mesti dirikan solat tersebut. Munculkan apa yang kita cakap hanifan tadi tu. Kita lagi ucap apa dalam solat? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Munculkan. Itu maksud iqamatus solah. Itu maksud aqamus solah, mendirikan solat. Apa lagi kita sebut dalam solat? Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Pengabdian tu munculkan. Tengok di hujung tu Allah kata apa? Ayat ni. Inna la nudi'u ajral muslihin. Sesungguhnya kami tidak akan mensia-siakan pahala muslih. Tu muslih. Itulah dia muslih. Muslih ialah orang yang dia berpegang teguh dengan kitab, sumber ilmunya Al-Quran. Kemudian dia meninggikan apa yang dibaca dalam solat di luar sana. Solat bukan hanya dalam masjid atau di rumah kita, di luar. Dimunculkan, dizahirkan. Itulah dia para sahabat Nabi. Di hujung surah Al-Fat ni, cuba buka balik surah Al-Fat, surah 48. Ayat yang terakhir dia. Nanti kita akan sampai balik ayat ni lah. 48-29. Baik, tengok surah 48 tu, ayat last. Di permulaan ayat tu Allah kata tentang sahabat-sahabat. Allah kata apa? Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jumpa tak? Surah 48 kan? Ayat surah Al-Fat ini, tapi ayat last kali ayat 29. Oh, tak tulis. Allah kata Muhammad itu Rasul Allah, utusan Allah, iaitu yang mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang beriman pada zamannya. Walladzina ma'ahu, orang yang belajar dengan Rasulullah, orang yang bersama dengan Rasulullah ini, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka sangat tegas, keras ke atas orang-orang kufar. Kufar tu kafir kan? Zaman Rasulullah siapa orang kafir? Kita tanda dulu muka surat ini. Orang kafir pada Rasulullah, pada zaman Rasulullah, allazina kafaru, ialah al-musyrikin dan juga ahli kitab. Tanda muka surat ni, surah 48 ni tanda. Buka surah 98 ayat 8. Muka surat ini tanda dulu. Buka surah 98 ayat 8. Bukan ayat 8, ayat pertama. Sorry. Ayat pertama. Macam mana? Ini. Menzahirkan solat. Tadi maksud mendirikan solat tu, menampakkan solat itu kepada orang. Bukan semata-mata solat itu, tapi roh solat itu dikeluarkan. Okey, tengok surah 98 ayat pertama. Tengok Allah kata apa kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baik, lihat terjemahan dia. Allah kata apa? Orang-orang yang kafir, kufar, itu jamak dia lah, daripada golongan ahli kitab. Allah sebutkan, kafir ni siapa? Ahli kitab. Wal musyrikin, dan orang-orang yang menyembah patung berhala. Jadi pada zaman Nabi, masa Quran turun, Allah sebutkan orang kafir ni siapa? Supaya mereka lihat. Sebab orang kafir ini, mereka akan menghalang jalan Allah. Kita, ini jangan salah faham tuan-tuan saya cerita ni. Maksudnya memang secara tidak langsung. Sebab apa? Sebab kehidupan orang kafir tak sama dengan kehidupan apa yang Quran sebut. Kafir, sebab tu selalu saya ingatkan, perkataan kafir ni jangan hanya fokus dekat sini. Ini pada zaman Rasulullah kita cerita. Okey? Sebab perkataan kafir ini ialah orang-orang yang ingkar. Termasuklah kita ni, kalau kita tak peduli Quran pun ingkar juga. Sebab sifat orang kafir ni kita kena tahu. Ini dia punya contoh pada zaman Rasulullah. Tapi sifat dia kita kena faham. Apa sifat orang kafir? Kita selalu cerita kafir je orang bukan Islam je. Itu masalah kita, itu masalah besar. Kita kena ambil sifat dia. Kenapa mereka digelar kafir? Sebab mereka menutup nikmat-nikmat Allah. Mereka menutup Al-Quran. Dan mereka lebih meninggikan dunia. Cuba tengok surah 15. Ayat pertama, ayat ketiga. Surah 15 ayat 3. Kita ambil lagi insya-Allah 15 minit tuan-tuan. 15 minit, 5 minit. Saya cuba. Surah 15 ayat 3. Surah 15 ayat 3. Ini sifat orang-orang ingkar, orang-orang kafir. Sama je, baik musyrik, baik ahli kitab, baik yang mengaku beriman tapi kufur kepada Allah, iaitu orang-orang munafik, mesti akan ada persamaan. Sebab tu mereka digelar sebagai kafir. Cuma zaman Rasulullah, kafir itu yang tadi tu. Untuk kita hari ini, kita ambil dia punya, memang sampai hari ini pun, orang yang menyembah berhala itu orang kafir lah. Janganlah kata pula ni tak kafir. Tak boleh, ahli kitab tak kafir. Cuma kita nak ambil pengajaran tu, ibrah dia tu. Sifat mereka apa dia? Yang supaya jangan ada dalam diri kita. Allah kata, mereka ini apa dia? Sama-sama kita baca. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Jadi Allah kata, biarkan mereka ni, sifat dia apa dia orang kafir ni? Biarkan. Mereka ni ya'kulu. Hidup mereka untuk apa? Makan. Mana ada orang makan kerja tu? Tak adalah macam tu maksud makan. Makan ni macam kita kata cari makan, apa cari makan? Kerja. Jadi hidup orang yang ingkar ni, hidup dia cari makan. Cari makan tu pun kerja. Memanglah makan satu hal. Kita kerja untuk apa? Nak boleh makan. Jadi nak boleh makan tu mesti melalui kerja. Nak kerja pula mesti apa dulu? Mesti belajar dulu, bawalah satu keping sijil nak tunjuk kat orang nak kerja. Jadi Allah kata orang ingkar ni hidup mereka adalah memikirkan makan dia. Jadi nak makan kena kerja, nak kena belajar, itu je fikir dia tu. Akhirat dia tak pedulilah. Kemudian Allah kata apa lagi? Lepas dah kerja cari makan ada rezeki lebih, wa yatamatta'u, dan mereka hidup nak bersenang-senang, nak berjolisakan je. Nak bermewah-mewah sahaja. Dan wa yulhihimul amal, panjang angan-angan dia. Jadi baik yang menentang Islam ataupun tidak, sifat dia sama. Jadi baik yang secara langsung ataupun tidak. Oh, kita tak ada dah orang kafir yang menentang Allah. Betul. Jangan salah faham apa kita cakap ni. Hatta kita sekalipun, kalau kita ada ciri-ciri ni, bukankah nanti mesti akan jadi apa? Bertentangan dengan apa yang Quran bawa.
Hatta kadang-kadang dalam rumah kita sendiri pun, kalaulah kita, contoh kita suami, kita nampak nak bawa untuk keluarga kita bawa ke akhirat. Ini contohlah. Tapi isteri tak nampak, tak boleh bang, kita kena ini. Kan berlaku pertentangan. Isteri nak yang kalau boleh anak jadi macam ni dulu. Ataupun sebaliknya ke. Isteri dah nampak, suami tak nampak lagi. Jadi itu kalau dalam rumah. Kalau di luar, samalah. Benda dia di luar akan berlaku pertentangan. Jadi secara tak langsung mesti akan berlaku. Jadi siapa yang dominan, dia akan menguasai. So siapa yang nampak hebat hari ini? Orang yang bercerita tentang dunia, dia nampak hebat. Orang akan nampak inilah hebat. Jadi orang-orang yang belum ada pemikiran yang baik, dia akan cenderung ke mana? Jadi apa kita nak buat? Nak selamatkan anak-anak, nak selamatkan isteri kita, nak selamatkan diri kita, nak selamatkan masyarakat. Kita kena keluar daripada masjid ni bekerja. Zahirkan kesan solat kita itu. Jadi buka balik surah 48. Surah Al-Fat. Ya. Tak boleh lah. Tak boleh buat susah. Memang kena susah-susah haji. Kita belajar masa sekolah, cikgu kata apa dia? Bersusah-susah dahulu. Tapi kita dah pandai, nanti kita tetap susah-susah. Itu masalah kita. Tak boleh je. Dia memang kena bersusah-susah. Tengok Allah kata apa dia tadi. Buka balik surah 48 ayat 29 tu. Saya nak beritahu tentang orang yang melakukan muslih ini. Sahabat ini apa? Dia bekerja jalan Allah. Sebab mereka orang-orang yang mendirikan solat. Baik, jadi Allah kata apa? Mereka tegas kata orang-orang kufar. Jadi nampak kufar tu apa dia? Kalau zaman Nabi dua ni Allah cerita, ahli kitab dan musyrik mereka akan halang. Mereka bukan halang tu kerana apa? Sebab apa yang Nabi bawa bertentangan dengan hawa nafsu. Jadi hari ini mungkin apa yang kita belajar ni bertentangan dengan hawa nafsu kita sendiri. So kita sendiri akan halang. Kalau kita nampak benda ni betul, kita akan sampai, confirm kita akan sampai kepada anak kita, keluarga kita. Mesti suruh mereka belajar Quran. Fikir akhirat tu. Nanti kamu dah pandai jadi orang yang ada harta, bantu agama Allah. Cerita dia macam tu. Macam mana Allah wasiatkan, tuan-tuan balik ni bacalah satu juzuk surah Al-Baqarah tu, baca betul-betul. Dengan makna dia sekali. Tengok macam mana Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anak dia. Tengok kisah ahli kitab Yahudi macam mana perangai mereka dalam surah juzuk pertama tu. Cukup jelas Allah cerita. Kalau kita tadabbur ayat-ayatnya. Jadi itu sebab tu kena keras ke atas kufar, keingkaran. Tak boleh biarkan. Kalau nampak benda tu menghalang, tak boleh nak bawa Quran, kita kena buat sesuatu. Mungkin kita bina sekolah, mungkin kita buat program, kena buat sesuatu. Ya mungkin dekat luar ada kekangan sikit, kita faham benda tu. Tapi kita buat untuk agama kita. Dan kita pun di negara kita, negara Islam, agama persekutuan. Tak ada masalah urusan ini. Tetapi waruhamau bainahum. Orang beriman ini dia saling berkasih sayang dengan sesama mereka. Kita ni fikir macam mana ni ada lagi kumpulan yang belum faham Quran ni, kita nak buat macam mana? Sebalik tu bila kita kaji pula kenapa tak boleh faham Quran, rupanya ada masalah kemiskinan. Kena selesai juga masalah tersebut. Siapa nak keluarkan? Ni kerajaan bila nak bantu, sebelum tunggu kerajaan kita keluar dulu duit kita. Kalau kita buat kerja begitu itu ruhamau bainahum, ini semua kerana apa? Tengok ni yang saya nak highlight kan. Tarahum ruk'an sujjadan. Apa maksud dia? Engkau dapat melihat mereka itu orang-orang yang banyak rukuk lagi sujud. Itulah dia. Orang yang rukuk lagi sujud ni. Orang yang solat ini ialah orang yang bekerja. Bukan bila kita kata orang yang solat itu tak bekerja, itu namanya apa? Kalau tak bekerja itu orang apa? Minta maaf kita sebut pemalas kan? Orang tak kerja pemalas. Kan sifat orang munafik dulu kita pernah baca dalam Quran. Allah kata orang-orang munafik solat dalam keadaan kusala. Kusala tu malas. Apa maksud solat malas? Bukan budak-budak, itu budak kecil memang kita rajin ke masjid, rajin. Tapi solat masih lagi kategori malas. Sebab apa? Sebab dia malas bekerja. Dia tak nampakkan apa yang dia solat tu. Dia sebut Allahu Akbar, tapi sekadar itu saja cukup dah. Di luar tu tak ada apa Allahu Akbar. Biar dulu benda yang lain lebih besar lagi. Bahkan kita pula keluar join sekali yang dekat luar apa yang ada. Di arus perdana ini pula. Sujadan ya bertawuna fadlan minallahi wa ridwan, betul, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, kan dia kata apa, nampak jelas pada, bukan dahi, saya terus pegang dahi, nampak jelas pada wajah-wajah mereka kerana kesan sujud tu, kesan sujud.
Siapa dia orang yang bila dia keluar, dia buat kerja untuk Allah, itulah dia orang yang solat. Tadi menzahirkan solat dia, dan orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu dia. Mereka disebut sebagai muslih. Orang muslih ini, dia bukan saja pergi umrah. Sahabat-sahabat Nabi nak pergi umrah, ya. Tapi tak dapat pergi umrah, tak apalah, nak buat macam mana. Kita mesti perbaiki umat kita. Balik je daripada Hudaibiyah, tak sampai sebulan, pergi menentang siapa? Ahli kitab. Pergi ahli kitab. Itu sebenarnya. Kita balik daripada haji, balik daripada umrah, balik tu buat kerja. Hapuskan anasir-anasir yang boleh menghalang Al-Quran itu tersebar. Bermula daripada mana? Bermula daripada rumah kita dulu. Ya, kita kena fikir masyarakat juga, tapi jangan lupa keluarga kita sendiri. Itu yang sebenarnya. Inilah yang kita nak cerita tentang Al-Fath. Benda ini sudah jelas Allah kata. Inilah satu tanda yang jelas Allah tunjuk kepada orang mukmin. Yang kita baca daripada ayat yang ke-19 tadi, ayat 20 tu. Jadi sebab itulah Rasulullah keluar dengan sahabat-sahabat Nabi pergi ke Khaybar. Khaybar ni tuan-tuan, saya tak boleh nak cerita kat sini. Bukan tak boleh sebab apa, panjang. Mungkin tuan-tuan ada belajar sirah kat sini, ada mungkin sampai ke perang Khaybar, tuan-tuan akan nampak dua fasa perang Khaybar ni. Dan satu fasa tu ada 3 kubu untuk Rasulullah lepas. Kalau ikut tadi kan, kalau kita tak susah, memang tak payah pergi. 3 kubu nak kena lepas. Kubu orang Yahudi macam hari ni lah mereka buat dekat Palestin tu, macam mana dinding mereka pemisah tu. Kita kebal mereka, macam nak lepas. Tapi kerana iman, kerana nak menghapuskan apa saja jalan yang menghalang jalan Allah, mereka pergi. Dan siapa tolong? Bila mereka balik, mereka bawa balik apa dia sekali? Kekayaan. Tanpa mereka minta, Allah yang bagi. Kita cari, penat. Itu belum kira lagi cari penat, lepas tu hilang. Kena scam. Na'udzubillah. Semoga Allah pelihara kita semua. Kan? Baik. Itulah dia. Ada kan? Tapi tak apalah, itu ujian tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan ada lalui itu. Saya mohon maaf, bukan saya kata kat tuan-tuan, tapi nak bagi tahu ujian. Itulah dia surah 48 ayat 19. Nak cerita tentang apa itu Khaybar sebenarnya. Saya pun tak cerita pun tentang peperangan Khaybar tu. Tuan-tuan boleh baca dalam buku sirah. Tuan-tuan mungkin kat rumah ada buku sirah. Buka cerita tentang peperangan Khaybar. Kalau tengok tu,